Okey, saya kembali pada soalan yang dikemukakan oleh Siti Hawa, yang mana kawan dia bertanya, bukankah kalau seorang itu lahir dalam keadaan Hindu dan kemudian kalau dia memeluk agama Islam, itu telah mengubah kejadian Tuhan. Subhanallah, cukup cantik soalan ini. Okey, jawapan yang saya akan berikan adalah begini. Okey, ini jawapan daripada perspektif Islam. Yang pertama sekali dalam agama Islam, kita percaya, kita belajar, okey, seseorang itu tidak dilahirkan dalam agama yang berbeza-beza, tidak. Kalau kita lihat ya, kalau kita ambil contoh dalam Sahih Muslim ya, sebagai contoh, hadis bernombor 2658. Okey. Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, setiap anak Adam, berarti setiap manusia, lahir dalam keadaan fitrah. Tetapi ibu bapa yang mencorakkan dia untuk membesar sebagai seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi apa yang saya faham daripada hadis ini, setiap manusia dia lahir dalam keadaan fitrah. Dan fitrah ini ialah fitrah Islam sebenarnya. Itu fitrah Islam. Tetapi nak faham apa tu maksud fitrah Islam dan kenapa saya kata fitrah Islam, kita kena kembali kepada siri yang pertama sekali bila kita beri pengenalan tentang apa maksud Islam tu sendiri. Antara maksud Islam daripada perkataan aslama ialah menyerah diri kepada Tuhan secara menyeluruh, okey, secara autentik. So kita menyerah diri kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat kejadian baby yang baru lahir, dia tak ada akal fikiran yang dia boleh berfikir sendiri, dia boleh bertindak sendiri. Ini yang kita lihat secara umum tau. Secara umumnya, seorang baby itu lahir, apa yang dia akan buat adalah berdasar kepada fitrah dia. Dalam bahasa yang mudah, orang akan sebut naluri dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya adalah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, baby yang baru lahir tadi. Bagaimana dia tahu di mana dia nak menyusu? Macam mana dia nak buat ini? Macam mana dia nak buat itu? Semua itu adalah fitrah, bererti mereka dalam keadaan menyerah diri kepada Tuhan sepenuhnya. Komplit. Tetapi bila baby ini ataupun anak ini, bayi ini, bila semakin membesar, maka akal dia pun semakin berkembang, maka dia mula buat keputusan sendiri ataupun dia mula mempelajari, dia mula ada perhatian. Pendek kata, setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Tetapi ibu bapa dan juga masyarakat sekeliling, suasana sekeliling yang membesarkan kita dalam pelbagai agama hari ini. Jadi tidak benarlah kalau kita nak kata seseorang itu lahir dalam agama tertentu. Tidak. Kalau saya nak bagi satu contoh, Katakanlah seorang keluarga, suami dengan isteri, dia agama A. Bila baby tu lahir, okey, dia bagi kepada keluarga lain yang agama B. Sekarang baby ini dibesarkan oleh keluarga beragama B. Saya nak bertanya, baby ni daripada kecil didedahkan dengan agama B semasa dia membesar. Bila dia besar, baby ini akan menganuti agama apa? Dia akan anuti agama A ataupun agama B. Sudah tentu dia akan anuti agama B sebab dia dibesarkan dalam suasana dan diajar tentang agama B. Jadi tidak benar seseorang itu lahir dalam agama yang dianuti oleh kedua-dua ibu bapa dia. Are we good? Tetapi semua kanak-kanak, semua manusia, semua baby lahir dalam keadaan fitrah, tapi ibu bapa yang mencorakkan kita dalam agama-agama lain. Dan apabila seseorang itu menganuti agama Islam, pada saya, dia tidaklah mengubah keadaan ataupun ciptaan Allah SWT, malah dia kembali kepada asal kejadian dia. Ingat, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, termasuk saya pun. Tetapi ibu bapa kita yang akan mencorakkan kita, membesarkan kita dalam pelbagai agama-agama yang lain. Dan bila seseorang itu memeluk agama Islam, itu menunjukkan dia sebenarnya kembali kepada agama fitrah dia. Jadi sebab itu, ada orang, dia dalam bahasa Inggeris, dia tak sebut seseorang tu convert to Islam. Dia lebih suka menyebut revert to Islam. Sebab kalau convert artinya ialah daripada satu agama kepada agama lain. Kalau revert artinya kembali kepada asal. Jadi ada di antara mereka yang memeluk agama Islam, lebih suka menggelarkan diri dia, I am a revert to Islam. Dan bukannya convert to Islam.
Tapi pada saya tak ada masalah. Nak guna convert pun boleh, nak guna revert pun boleh. Pada saya berpada-padalah. Di mana kita berada, dengan masyarakat mana kita berada, di negara mana kita berada, dan apa pemahaman mereka tentang convert dengan revert. So kita gunakan istilah yang mana sesuai dengan budaya ataupun adat sesuatu tempat. Are we good ke? Jadi bila seseorang itu memeluk agama Islam, dia tidak mengubah kejadian Tuhan, malah saya akan katakan dia telah kembali kepada asal kejadian Tuhan tadi, iaitu dia kembali kepada agama fitrah. Saya sebagai contoh, bila saya menganuti agama Islam, saya tidak menganggap diri saya meninggalkan agama lama tau. No, pada saya menganggap diri saya menjadi seorang yang lebih baik dalam agama yang terdahulu. Okey, kalau anda nak faham apa yang saya maksudkan ini memang kompleks. Ini memerlukan satu topik yang lain. Sebab kalau kita kaji kebanyakan, majoriti agama-agama besar di dunia, okey, kita kaji kitab-kitab suci dia, kitab-kitab rujukan paling utama dia, pun kita akan mendapati adanya konsep tauhid dalam agama itu, adanya konsep dalam agama tersebut menyuruh seseorang itu hanya menyembah Tuhan semata-mata dan tidak menyembah selain daripada Tuhan. Jadi kita akan lihat ada ciri-ciri tauhid dalam kebanyakan majoriti agama-agama besar di dunia. Saya tidak menyebut tentang amalan hari ini tau, tidak. Yang saya menyebut bila kita mencukil, kita mengkaji kitab-kitab suci dia, kita akan dapati adanya persamaan ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 64. Qawallahu ta'ala, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Yang bermaksud, katakanlah kepada ahli kitab. Dan ahli kitab dalam Al-Quran biasanya merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Tetapi hari ini dalam kajian saya dapati banyak agama-agama besar ada sumber-sumber ni, ada faktor ini. Okey, ta'alau, okey. Qul ya ahlal kitab, katakan kepada ahli-ahli kitab, ta'alau, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Bererti Allah suruh kita, bila kita berjumpa dengan ahli kitab, bagi tahu dengan dia, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Persamaan apa yang kita cari? Alla na'budu illallah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Subhanallah. Dalam kajian saya perbandingan agama, saya dapati majoriti agama-agama besar di dunia memang ada kalimah untuk kita menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang sebenar dan tidak menyembah selain daripada Tuhan. Subhanallah. Jadi bagi saya, bila seseorang itu dia mengkaji agama Islam, dia memahami agama Islam dan dia nak kembali kepada fitrah kejadian dia, fitrah dia untuk menyerah diri dia sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang mencipta seluruh alam semesta dan tidak menyembah selain dari Tuhan, itu bukanlah mengubah kejadian Tuhan, malah itu adalah kembali kepada asal kejadian Tuhan. Okey, saya harap jawapan ini menjawablah persoalan tadi. Subhanallah. Okey, kita akan sambung pada hari ini. Kita akan sambung dengan cabaran-cabaran mu'alaf. Okey, dan cabaran-cabaran mu'alaf yang kita nak sambung pada hari ini adalah selepas syahadah. Untuk pengetahuan bagi mereka yang baru saja ikuti, Alhamdulillah, semalam kita dah pun buat bahagian satu, iaitu cabaran mu'alaf sebelum syahadah. Dan hari ini topiknya adalah cabaran mu'alaf selepas syahadah. Semalam saya dah sentuh sedikit cabaran semasa nak ucap syahadah. Hari ini pun saya akan sambung sedikit masa nak ucap syahadah dan juga selepas mengucap dua kalimah syahadah, apakah cabaran-cabaran yang dilalui oleh seorang mu'alaf. Dan perkongsian hari ini saya akan campurkan cabaran-cabaran yang kebanyakan mu'alaf lalui dan sedikit sebanyak saya akan selitkan juga pengalaman peribadi saya, insya-Allah. Tetapi bila nak selitkan pengalaman peribadi, saya cakap terus terang, ada banyak pengalaman peribadi. Ada antaranya saya boleh berkongsi, dan ada antaranya saya tak dapat nak berkongsi. Sebab benda tu peribadi, very personal.
Dan bila kita sebut personal, ia juga melibatkan aib orang-orang lain khususnya. So, faham-fahamlah mana yang saya boleh share, saya akan share pengalaman saya. Yang mana saya tak dapat nak share, saya tak dapat share. Dan saya akan umumkan saja sebahagian daripada pengalaman, insya-Allah. Allah